Alhamdulillah, kita sambung baca kitab Syama'il Muhammadiyah bagi Imam At-Tirmizi dalam Syama'il yang ke-29, Syama'il yang ke-26 berkaitan dengan lauk baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut sebagai at'imah, makanan-makanan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam siri yang lalu, 2 bulan yang lepas, kita melihat beberapa hadis tentang hubara, tentang idam, yang disebut ni'mal idam adalah al-khal. Kemudian kita tengok tentang beberapa perbincangan tentang ta'rif makanan sunnah, dan kita tutup 2 bulan yang lepas itu ketika kita berbicara hadis Abu Asid radhiyallahu anhu dan juga hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkaitan dengan minyak zaitun, dan juga minyak zaitun itu disuruh untuk minum, untuk makan, dan juga menjadikan minyak zaitun itu sebagai minyak rambut dalam hadis yang pas. Malam ni kita sambung dalam hadis Syama'il yang ke-26, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-11 dalam Syama'il yang ke-26 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-dubba fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'ahu fa adha'ahu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuh. Hadis yang kedua untuk malam ni daripada Jabir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, katanya, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fara'aitu 'indahu dubba yuqatta' faqultu ma hadha qala nukassiru bihi ta'amana. Dua-dua hadis ini menceritakan tentang buah labu. Satu diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan satu lagi diriwayatkan oleh Jabir. Beza di antara dua hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu kerana dia memang menjadi khadam kepada Nabi munzuma qadimal Madinah, sejak daripada Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Walaupun ada beberapa petugas-petugas lain, khadam-khadam lain dengan Nabi, tapi yang paling rapat adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sampai kalau kita baca dalam riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kebaikan kepada Allah untuk Anas bin Malik, yang kebaikan yang didoa itu adalah untuk memperbanyakkan harta, memperbanyakkan zuriat keturunan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Anas bin Malik kebaikan yang didoakan oleh Nabi. Jadi Anas bin Malik dia menggunakan kalimah yu'jibuhu. Yu'jibuhu maksudnya menakjubkan Nabi, ataupun kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam amat suka apa yang dinamakan dengan dubba, labu. Sampai fa'utiya bi ta'amin, setiap kali dia dibawa makanan, au du'iya lahu, ataupun dia dipanggil, dijemput untuk diundang untuk jamuan makan, maka ketika itu kata Anas bin Malik, aku sentiasa mengikuti Nabi dan aku sentiasa memberi labu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana aku amat mengetahui kana yu'jibuhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam amat suka. Mula-mula dia guna kalimah yu'jibuhu, di hujung hadis dia menggunakan kalimah yuhibbuhu. Atas kaedah yang kita sebut 2 bulan lepas, macam mana kita nak menentukan satu-satu makanan itu sebagai makanan yang boleh disebut sebagai at'imatus sunnah? Antaranya ialah dalam riwayat apabila disebut dengan perkataan hubbu, Nabi suka makanan tersebut, ataupun Nabi suruh kita makan makanan tersebut, ataupun Nabi menyebut tentang khasiatnya. Adapun ada beberapa hadis, nanti kita akan jumpa tentang hadis kaki kambing sebagai contoh, hadis berkaitan dengan kaki kambing. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam rajin makan, kerap kali makan, tetapi bukan kerana hub dan yu'jib, bukan kerana baginda suka sangat daging kaki kambing tu, tapi kita akan tengok kenapa baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam rajin makan kaki kambing tersebut. Manakala hadis daripada Jabir pula, Jabir cerita dia hanya bertamu kepada Nabi. Dakhaltu 'ala an-nabiy
sallallahu alaihi wasallam, aku masuk bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok dia di sisi Nabi itu banyak buah-buah labu yang dipotong-potong. Lalu aku tanya dia, ma hadha, apakah ini? Dia kata, nukassiru bihi ta'amana, untuk memperbanyakkan lagi makanan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam syarah disebut, di antara makanan yang murah di Madinatul Munawwarah, nanti kita akan jumpa lagi, sebagaimana kita dah jumpa sebelum ni tentang idam, sekarang kita akan jumpa pula tentang qadid. Daging murah ni, dalam istilah Arab disebut qadid. Itu juga di antara makanan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rajin makan benda-benda ni? Kerana itu adalah makanan yang murah di Madinah Al-Munawwarah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi kedua-dua hadis ini menyebut tentang di antara makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dah jumpa sebelum ni tentang idam, khal, dan ada lagi hadis tentang khal. Ya, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah, Nabi tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada makanan tak? Aisyah kata tak ada, melainkan khal. Nabi kata, rumah yang masih ada khal padanya, rumah itu masih belum dianggap terputus daripada makanan. Khal kenapa? Itu disebut oleh para ulama, antaranya kerana khal pada waktu itu adalah makanan yang murah. Dan sekarang antara makanan yang murah itu yang kita dapat saksikan adalah labu, kata para syurahul hadis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey. Hadis yang ketiga ni pula cerita tentang dubak lagi. Cerita lagi tentang labu itu juga. Tapi kali ni diriwayat juga oleh Anas bin Malik bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh makan ketika dipanggil oleh tukang jahit, oleh salah seorang daripada tukang jahit Madinah Al-Munawwarah. Mari kita tengok. Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Qala Anas, fazahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'ami, faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sha'irin wa maraqan fihi dubba wa qadid. Qala Anas, فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي قصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Ad-Darimi. Hadis ni cerita juga tentang dubba, apa nama ni, labu. Kata Anas bin Malik, ada seorang tukang jahit mengundang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk makan satu kenduri yang dia buat. Tak disebut kenduri apa, dia buat satu hidangan, dia buat satu jamuan, dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kata, aku pun menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi undangan tersebut. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan rumah tu bagi roti yang dibuat daripada gandum, yang kedua kuah yang berisi labu, dan yang ketiga daging yang saya sebut tadi, qadid, qaf dal ya dal. Tuan-tuan tengok bawah tu, wa qadidun. Qadid ini dalam syarah disebut dia adalah daging kering, dimasak kering, yang macam makanan-makanan biasa orang Arab. Makanan-makanan biasa orang Arab. So, kita pernah sebut dulu ni, ada seorang Arab Badawi datang nak bertemu dengan Nabi, yang masyhur, hadis yang masyhur. Dia nak masuk jumpa dengan Nabi, dia takut. Dia duk takut kerana dia menggambarkan Nabi itu adalah dewa-dewa. Macam orang-orang Arab Madinah pada waktu itu menganggap kata, kalau orang hebat ni dia mesti dewa, wakil Tuhan dan lain sebagainya. Takut nak jumpa dengan Nabi. Sampai para sahabat memasukkan dia kepada Nabi, ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tanya dia, ma bika ya akhal Arab, kenapa kamu wahai saudaraku orang Arab nampak macam takut sangat dan sebagainya? Dia kata, kerana hormat kepada Tuan. Nabi kata kepada dia, ana bin imra'atin min Quraisyin kanat ta'kulul qadid. Hadis yang cukup masyhur. Ana bin imra'atin min Quraisyin kanat ta'kulul qadid. Aku adalah anak kepada seorang perempuan Quraisy, kanat ta'kulul qadid, yang dia hanya makan qadid, daging kering ni. Dia makan makanan biasa, makanan biasa orang Arab. Dia bukan terdiri daripada kelompok-kelompok bangsawan dan sebagainya. Nabi nak tunjuk tentang tawadhu'nya, dan saya nak sebut kepada tuan-tuan tentang perkataan qadid itu merujuk kepada makanan biasa orang Arab. Saya juga pernah sebut waktu tu, kalau kita sederhanakan hadis ni, kita terjemahkan hadis ni dengan keadaan kita di sini, kita kata ana bin imra'atin min Napo
kanat ta'kulu pe'ngah. Jadi qadid tu pe'ngah ya. Makanan-makanan biasa. Ana badu mra'atin min Napo kanat ta'kulu pe'ngah. Saya adalah anak kepada seorang perempuan daripada Napo. Mak saya orang Napo. Kanat ta'kulu pe'ngah. Mak saya duk rajin makan pe'ngah. Tang tadi pun pe'ngah lagi. Lebih kurang lagu tu. Pe'ngah makanan-makanan biasa. Qadid. Qadid ni adalah makanan biasa yang diberikan kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahid hadisnya ialah dia nak sebut apa? Yatatabba'u. Ketika Nabi duk makan tu, Nabi duk kaih-kaih, cari-cari dalam mangkuk tu kok ada labu. Ada labu-labu yang berlebihan dalam mangkuk kuah tadi ni. Nabi nak ambil debak. Nabi nak ambil debak itu untuk makan. Maka kata Anas bin Malik, munzu yawma izin, sejak daripada hari itu, bila aku tengok Nabi yatatabba', Nabi duk cari-cari tu, nak tunjuk kata Nabi suka sangat, maka aku telah mengikut munzu yauma idzin, sejak daripada hari itu aku pun suka kepada apa yang dinamakan sebagai dubba. Tuan-tuan, hadis ni ada 3 tentang dubba. 2 Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan 1 diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi, An-Nasai dan lain sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah bagi Al-Albani, kedua-dua hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan dalam masa yang sama ada hadis Jabir dia sekadar menyebut kata sekali, sesuai dengan Jabir bin Abdullah, dia hanya hadir ke dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi tetamu. Maka itu sekali yang ditengok tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan dubba. Kesimpulan daripada hadis ini, dia adalah makanan, dubba itu adalah makanan yang oleh sebahagian para ulama menyebut kata kerana murahnya, tetapi hadis membuktikan bahawa itu memang makanan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai yu'jibuhu dan yuhibbuhu. Nabi amat suka dan dia amat menakjubkan Nabi. Takjub ni dengan makna dia berasa seronok kalau dia boleh makan makanan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan ada hadis tentang di antara hadiah yang amat disukai dan digemari oleh Nabi, bila sampai kepada Nabi orang bagi hadiah makanan, antaranya yang Nabi amat suka adalah makanan yang bernama dubba. Wallahu ta'ala a'lam. Atas kaedah yang kita sebut sebelum ni, apabila disebut dengan yuhibbuhu ataupun yu'jibuhu, maka itu adalah makanan yang kita boleh ikutinya atas nama sunnah jabaliyah yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Nabi tidak menyebut tentang khasiatnya, kita nak cari khasiatnya, silakan. Tetapi tidak perlu untuk kita menambah-nambah tentang khasiatnya atas alasan dia pernah dimakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa'a wal 'asala. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan sebagainya. Hadis ni kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-halwa wal 'asala. Dia suka kepada halwa, halawiyat, makanan-makanan manis-manisan tu, wal 'asala, dan asal dan madu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada madu dan juga manis-manisan. Kedua-dua perkataan yang digunakan oleh Sayyidatina Aisyah adalah perkataan yang menunjukkan tentang mudawamah. Kedua-dua perkataan yang digunakan oleh Sayyidatina Aisyah, perkataan yang menunjukkan mudawamah, berterusannya suka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, Aisyah menggunakan kalimah kana, adalah dia sentiasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam Al-Quran Al-Karim, apabila perkataan kana digunakan, ini kaedah yang disebut, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Lataif Al-Quraniyah oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau membahaskan penggunaan perkataan kana di dalam Al-Quranul Karim.
Contoh dia ayat, antara ayat yang dibawa ialah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Laqad kana lakum adalah bagi kamu, kana lakum adalah perkataan kana adalah telah menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswah bagi kamu. Dia menunjukkan tentang mudawamah. Dengan makna kalau kamu nak mencari uswah bila masa pun, ketika mana pun, secara mudawamah, secara berterusan, kamu kena menjadikan ar-rasul sebagai uswatun hasanah. Itu perkataan kana, penggunaannya di dalam Al-Quranul Karim. Kita mengambil kaedah yang disebut oleh Dr. Salah bin Fattah Al-Khalidi dalam kitabnya Lataif Al-Quraniyah, kita bawa ke sini dengan kita menyebut apabila digunakan perkataan kana, itu menunjukkan tentang mudawamah, berterusan. Adalah Nabi ini sentiasa memang menjadi sebahagian daripada makanan kesukaan baginda Ar-Rasul itu adalah al-halwa'a wal asal. Asal itu ada hadis lain yang memperkuatkan lagi. Ketika mana Nabi SAW menyebut, tuan-tuan perhati dalam hadis-hadis, kita pernah sebut dah sebelum ni, saya ulang sebut, dalam hadis-hadis yang menyebut tentang khasiat beberapa makanan. Contoh, Nabi sebut tentang zaitun. Sebelum ni Nabi sebut fa innahu min syajaratin mubarakah, kerana zaitun itu daripada pokok yang mubarakah, pokok yang berkat. Dua kali dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala menyebut tentang kasyajaratin tayyibah dan juga syajaratin mubarakah. Kedua-dua perkataan ini dirujuk kepada zaitun dalam Al-Quranul Karim. Syajaratun tayyibah, pokok yang baik, dan syajaratun mubarakah, pokok yang yang diberkati. Kedua-duanya dirujuk kepada zaitun. Kalau kita baca tentang habbatus sauda, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut alaikum bil habbatis sauda fa innahu dawa'un min kulli da'. Perkataan yang digunakan oleh Nabi adalah perkataan dawa'un. Nabi ini dia ada jawami'ul kalimi. Kita semua tahu perkataan yang Nabi nak guna tu adalah perkataan yang tepat. Bila Nabi sebut alaikum bil habbatis sauda, kamu semua kena sentiasa melazimi habbatus sauda. Kenapa? Kerana fa innahu dawa'un min kulli da'. Kerana habbatus sauda itu adalah ubat kepada segala penyakit. Apa istilah yang digunakan oleh Nabi? Dawa. Orang duk tulis di klinik-klinik kadang-kadang likulli da'in dawa. Bagi setiap penyakit itu ada ubatnya, dawa. Tapi bila berbicara tentang madu, bila berbicara tentang madu, al-asal, madu, Nabi sallallahu alaihi wasallam guna kalimah apa? Alaikum bisyifa'aini. Alaikum bisyifa'aini. Hendaklah kamu sentiasa melazimi asyifa'aini. Asyifa'aini adalah dua syifa. Syifa tu maksud dia penyembuh. Apa dia penyembuh itu? Penyembuh itu ialah Al-Quranul Karim dan juga wal asal dan juga madu. Nabi menggunakan secara perkataan itu perkataan jawami'ul kalimi. Nabi tak kata asal itu sebagai ubat, tetapi Nabi SAW menyebut asal itu sebagai syifa. Ada perbezaannya kata para ulama. Imam Ibn Al-Qayyim ketika mana membicarakan persoalan dawa'un dan syifa'un, beliau menyebut syifa'un dalam hakikat benda tersebut Allah Ta'ala sertakan dengan penyebab untuk disembuhkan penyakit, seumpama Al-Quranul Karim dan juga madu. Adapun ubat, dia sebahagian daripada ikhtiar yang sebabnya itu tidak sama di antara satu orang dengan orang yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kana an-nabiyyu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asala. Nabi amat suka kepada halwa, halawiyat, manis-manisan, wal asala, dan asal, dan juga madu. Habis hadis yang keempat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang Nabi buat dengan asal? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Tibbun Nabawi bagi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah meriwayatkan, menghimpunkan beberapa riwayat tentang apa yang Nabi buat dengan madu.
berdasarkan beberapa hadis yang disebut dalam kitab At-Tibb An-Nabawi, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyimpulkan yang dilakukan oleh Nabi. Orang lain boleh buat benda lain, tapi ambil asas kepada Nabi sebut alaikum bisyifa'in, yang dilakukan oleh Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum madu tersebut. Dan ada hadis yang meriwayat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubati matanya dengan madu. Wallahu taala alam apakah dengan memasuk ataupun mana. Hadisnya menyebut kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam merawati matanya dengan madu. Wallahu taala a'lam. Okey. Jadi hadis yang keempat ni cerita tentang kedua-dua perkataannya kana dan yuhibbu, menunjukkan Nabi ini berterusan suka kepada manis-manisan dan juga wal asala dan asal. Asal ni madu. Hadis yang kelima untuk hari ini, Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan fa akala minhu thumma qama ila as-salati wa ma tawadda'a. Hadis dengan makna yang sama diriwayatkan oleh Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu, katanya akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Hadis yang ketiga dengan makna yang lebih kurang sama, Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan, katanya dhiftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata lailah fa utiya bi jambin mashwiyin thumma akhadha ash-shafrata faja'ala yahuddu fahadha li biha minhu qala فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. Hadis syahid kepada ketiga-tiga hadis ini adalah tentang apa yang disebut sebagai jamban mashwiyan, daging bakar, daging panggang, daging bakar abang don, bukan dadong, bukan dah. Ini cerita daging bakar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiganya yang berkaitan dengan daging yang disebut mashwiyan, yang dibakar. Kita tengok hadis yang pertama, Ummu Salamah cerita. Dia kata Ummu Salamah memberi potongan daging kambing yang dibakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memakannya lalu melaksanakan salat tanpa wuduk lagi. Ada dua benda, dua syahid di sini. Yang pertama tentang mashwiyan, daging bakar tu, yang kalau kita tengok kepada urutan hadis ini, ketiga-tiganya menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bahagian kambing yang dia, di antara masakan kambing yang dia suka adalah bakar. Satu. Yang kedua, hadis ini menyebut tentang baginda tidak mengulangi wudu. Baginda dalam keadaan berwudu, baginda tidak mengulangi wudu kerana dia tidak membatalkan wudu sebagaimana yang disebut dalam syarahnya. Wallahu taala alam. Hadis yang kedua juga menyebut tentang dua benda. Yang pertama sebut tentang makan daging bakar bersama dengan Nabi. Yang kedua makan di mana? Makan di dalam masjid. Fil masjid, makan di dalam masjid. Dalam syarah disebut kata ada dua pedoman hukum di sini. Yang pertama tentang daging kambing mashwiyan, daging kambing yang dibakar, itu yang disukai oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya disebut tentang makan di dalam masjid. Makan di dalam masjid pernah dilakukan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kehormatan masjid tersebut. Kerana kalau kita gambarkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah masjid asas yang amat kecil yang didirikan oleh baginda Ar-Rasul pada waktu itu. Di situ dalam i'tikaf Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 malam yang terakhir daripada Ramadan, semua aktiviti termasuk aktiviti iftar dan juga sahur dilakukan di dalam masjid tersebut. Lalu para ulama menyebut makan di dalam masjid itu dibolehkan, tetapi seharusnya menjaga kehormatan masjid. Yang ketiga juga membawa makna yang sama tentang dhiftu ma'a Rasulillah. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah,
Satu hari aku bertamu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam malam. Lalu fa'utiya bijambin mashwiyin. Lalu dibawakan kepada Nabi potongan daging bakar. Summa akhadha syafrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil pisau. Tiba-tiba ketika mana Nabi nak hirih daging bakar tu, faja'a Bilalun yu'adhinuhu bis-salati. Marilah Bilal bin Rabah minta izin daripada Nabi untuk azan dan ajak Nabi untuk sembahyang. Fa'alqa syafrah. Lalu Nabi tinggal, Nabi letakkan pisau tersebut. Faqala ma lahu. Nabi kata, dia ni awak, ma lahu, kenapakah dia ni? Qala wa kana syaribuhu qad wafa. Faqala lahu aqussuhu laka ala siwakin aw qassahu ala siwakin. Dalam masa yang sama, habis cerita tu. Cerita dia dua benda. Yang pertama tentang daging bakar. Nak gambar kata Nabi seronok, Nabi ni suka dengan daging bakar tu. Nabi pun ambil syafrah, Nabi ambil pisau nak hirih. Mai Bilal, ini kisah yang kedua. Mai Bilal bagi tahu kepada Nabi SAW, masuk waktu dah, aku nak azan. Kita tahu dalam Sababul Wurud hadis yang lain, Nabi SAW sebut, idza hadaratil asya falyabda'u bil asya. Bukan maqal. Nabi kata apabila makanan malam itu telah dipersiapkan dan masuk waktu, maka pada waktu itu dahulukan makan malam. Al-isya, ain bawah tu, ain baris bawah sembahyang isya, ain baris atas makan malam. Isya maksud dia sembahyang isya, asya maksud dia makan malam. Jadi Nabi SAW kata, kalau dah dipersiapkan hidangan makan malam, falyabda' bil asya, maka mulakanlah dengan makan malam. Mulalah dengan makan malam. Jadi apabila dah sampai dah macam tu, Bilal meminta, Nabi SAW macam keadaan Nabi SAW itu dipaksa untuk pergi ke dalam solat. Nabi kata kepada Bilal bin Rabah, dia kata, malahu, dia ni awak, dia ni kenapa, apa masalah dia? Sama macam Nabi SAW tak puas. Qala, lalu Nabi SAW berkata kepada Mughirah bin Syu'bah, katanya, aku akan memotong bahagian misaimu yang lebih panjang daripada siwak ini. Atau barangkali Nabi SAW terus memotong misainya. Yang ketiganya, dalam syarah, kalau tuan-tuan tengok dalam syarah dia ada dua, yang sekadar ada kepada saya, ada dua syarah. Satu pandangan menyatakan bahawa yang nak dipotong misai itu adalah misai Bilal bin Rabah. Pandangan yang kedua menyatakan kerana merujuk kepada au qassahu ala siwakin, diukur dengan siwak itu merujuk kepada Al-Mughirah. Dia punya misai dia dah panjang. Di antara sunan fitrah itu ialah menipiskan misai yang disebut qassus syawarib. Menipiskan misai itu di antara sunan fitrah, di antara sunnah secara fitrahnya yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. Nabi sebut di antara sunan fitrah itu ialah i'fa'ul lihyah wa qassus syarib, adalah membiarkan janggut dan juga memotong misainya. Bukan buang tu, tapi Nabi sebut qassus syarib, memotong misainya. Jadi ada tiga benda daripada hadis ini. Yang pertamanya tentang masywi, yang keduanya tentang telah datang pada waktu Bilal mai ajak untuk sembahyang. Nabi SAW tanya dia, malahu, dia ni kenapa? Dan yang ketiganya sebut tentang qassus syarib, siapa yang dipotong misai ataupun disuruh untuk memotong misai itu di kalangan syurah ada yang menyebut kata Bilal, ada yang menyebut kata Al-Mughirah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tuan-tuan, poinnya kita duduk dalam kitab Al-At'imah, dalam kitab makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenis-jenis makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini, ketiga-tiga hadis ini menunjukkan di antara makanan yang Nabi makan tapi tidak didatangkan dengan perkataan yu'jibuhu atau yuhibbuhu ataupun yuhibbuhu, tak, tapi antara makanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan adalah daging bakar.
daging bakar. Kerana kita sebut kaedahnya tidak dengan yuhibbuhu dan tidak dengan yu'jibuhu, tidak dengan mudawamah, kita katakan dia bukan sunnah. Makan daging kambing itu bukanlah kata sunnah yang kita kena buat juga. Tak. Dia bukan sunnah, bukan tuntutan. Dia adalah perkara-perkara yang sekali-sekala dilakukan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu 3 hadis berkaitan dengan daging bakar ataupun disebut sebagai masywiyan, jamban masywiyan. Hadis seterusnya. Hadis yang seterusnya. Hadis ini berkaitan dengan kaki kambing. Kaki kambing. Yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan, utiyan nabiyyu bilahmin farufi'a ilaihi az-zira'u wa kadat tu'jibuhu fanahishahu fanahisha minha, dan wa fi riwayatin fanahishahu minha. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan daging, lalu diberikan bahagian kaki daripada daging itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, amat menyukainya, maka baginda pun menggigit daging daripada kaki tersebut. Bahagian daging daripada kaki tersebut. Habis satu. Yang kedua, masih juga tentang kaki, tentang daging kaki. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu az-zira'u wa qala wa summa fi az-zira'i wa kana yara al-yahuda sammuhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka memakan bahagian daging daripada daging kaki daripada mana-mana binatang, sama ada kambing ataupun lembu. Bahagian kaki itu pula, yang bahagian kaki lah yang kita baca dalam riwayat pernah diracunkan ketika mana mereka memberi kepada baginda Rasulullah SAW, yang diracunkan oleh orang-orang Yahudi. Syahidnya ke dalam kedua-dua hadis ini, Abu Hurairah dan juga Ibnu Mas'ud, kedua-duanya menggunakan kalimah tu'jibuhu dan yu'jibuhu. Tu'jibuhu dan yu'jibuhu. Okey. Yang ketiga, Abu Ubaid, hadis riwayat Ad-Darimi, Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi, meriwayatkan juga berkaitan dengan kaki. Tabakhtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qidran wa qad kana yu'jibuhu az-zira', fanawaltuhu az-zira', thumma qala nawilni az-zira', fanawaltuhu, thumma qala nawilni az-zira', faqultu ya Rasulullah wa kam lisyati min zira', qala wallazi nafsi biyadihi law sakkata lanawaltani az-zira'a ma da'awtu. Ada dua benda cerita dalam hadis ni. Satu orang, dia buat makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaid ni, dia buat makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ni, dia tahu kata Nabi ni amat suka bahagian kaki, daging di bahagian kaki. Lalu aku pun angkat bahagian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan, Nabi makan, kemudian Nabi kata, "Wa mai lagi bahagian zira', bahagian kaki." Aku pun bagi lagi. Kemudian dia kata lagi kepada aku, "Wa mai lagi bahagian kaki yang terbaik itu." Maka aku kata, "Ya Rasulullah, kaki kambing bahagian depan ni ada berapa kaki?" Dia tanya kepada Nabi. Dan Nabi minta dua kali. Dia kata, "Kam lisyati min zira'in?" Kaki kambing bahagian depan ni ada berapa ya Rasulullah? Nabi kata, "Wallazi nafsi biyadihi." Ini dalam bab mukjizat. Nabi kata, "Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, kalaulah kamu diam, lanawaltani az-zira', kamu boleh bagi lagi kaki kepada aku selagi mana aku berdoa." Bahagian yang kedua ni yang kita duk baca dalam riwayat, ada cerita tentang makanan yang boleh cukup untuk 2 orang tapi dimakan oleh 20 orang. Ada satu orang sahabat Nabi jemput Nabi SAW main makan, bisik beberapa orang ya main makan di rumah dia. Hadis sebelum ni, main makan di rumah dia. Tiba-tiba Nabi panggil semua orang yang ada tu, jom pergi makan. Dia kata, "Aku kecut perut." Tapi Nabi kata, "Ambil, bagi sampai hatta syabi'u wa syabi'na." Sampai mereka semua tu kenyang dan kami pun kenyang, anggota rumah pun kenyang. Masih berbaki lagi daripada makanan. "Ma da'autu," selagi mana aku berdoa, kata Nabi. Kalau hang diam, dia akan main lagi kaki lain. Ini dalam bab mukjizat. Masih kita duk tengok
perkataan yang digunakan oleh Abu Ubaid, dia kata yu'jibuhu az-zira'. Yu'jibuhu az-zira'. Tuan-tuan berhenti sat. Tuan-tuan tengok dalam hadis tu. Tuan-tuan tengok dalam hadis. Ketiga-tiga hadis yang menggunakan kalimah tu'jibuhu dan yu'jibuhu az-zira'. Hadis yang pertama yang meriwayatkannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam silsilah, dia termasuk dalam hadis yang sahih tanpa pertikaian. Tak ada siapa sebut tentang apa. Ketiga-tiga hadis ini di kalangan ulama hadis, hanya hadis yang ketiga tentang Abu Ubaid. Ada dua perkara yang dipersoalkan. Yang pertama tentang siapa Abu Ubaid, dan yang kedua ada rijal yang dipertikaikan dalam turuq Ad-Darimi, dalam jalan Ad-Darimi. Kalau kita mengajar ilmu hadis kan, orang yang meriwayatkan hadis tu seorang ke seorang, rantaian tu dia panggil sanad. Dalam sanad ataupun dalam rangkaian rijal, perawi-perawi hadis Ad-Darimi, ada seorang yang dipertikaikan. Tapi dua hadis yang di atas itu adalah hadis yang sahih. Hadis sahih. Ketiga-tiga hadis ini menyebut kata bahagian kakilah yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sukanya kenapa? Sukanya kenapa? Apakah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bahagian tu? Atau apakah sebagai pedoman dan petunjuk kepada generasi kebelakangan bahawa bahagian itulah yang ada keberkatan, ataupun bahagian itulah yang ada khasiat yang tertentu, ataupun sebagaimana? Kita tengok hadis yang keempat dalam bab kaki ini. Ma kanatiz zira'u ahabbal lahmi ila nabi. Siapa riwayat ni? Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk bersama-sama dengan Nabi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, dalam rangkaian-rangkaian hadis sahihah. Hadis ini termasuk dalam hadis yang sahih. Tuan-tuan boleh tengok takhrij. Saya baru beli sebuah kitab Syama'il Muhammadiyah ni, yang semua hadisnya ditakhrijkan daripada pelbagai turuk. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah hadis yang disebut kata hadisnya itu adalah sahih. Tapi tuan-tuan, berbeza dengan tiga yang di atas. Tuan-tuan perhati. Maka zira'u ahabbal lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakinahu la yajidul lahma illa ghibban, wa kana yaj'alu ilaiha li'annaha a'jaluha nudjan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia kata sebenarnya bahagian kaki daripada daging binatang tu bukanlah bahagian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhenti tak? Siapa riwayat atas? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang kedua? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang ketiga? Abu Ubaid. Kita sebut tadi ketiga-tiga hadis Nabi itu adalah sahih, kecuali daripada turuq Ad-Darimi. Tapi dalam ilmu hadis, apabila hanya dipertikaikan daripada satu turuq, satu jalan, dia diperkuatkan dengan jalan-jalan yang lain. Riwayat-riwayat dan rijal-rijal yang lain itu mempunyai rijal yang kuat. Jadi hadis ini tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha kata, dia kata maka natiz zira', adalah kaki, bahagian kaki daging, bahagian kaki binatang itu bukanlah yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh makan daripada pelbagai tempat. Walakinnahu, kata Aisyah radhiyallahu anha, walakinnahu la yajidul lahma illa ghibban. Beliau jarang memakan makanan daging. Bila beliau memakannya, beliau makan bahagian kaki itu. Kenapa? Dia kata wa kana ya'jalu ilaiha, kerana itulah perkara yang awal sekali diberikan kepada Nabi, kerana a'jaluha nadjan, dia adalah bahagian yang paling mudah untuk empuk, paling mudah untuk dimasak. Lalu lepas sebelah, orang akan ambil bahagian kaki terus bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talfiq di antara dua hadis, mendekatkan di antara dua hadis. Tiga hadis kata Nabi suka, hadis Aisyah kata Nabi tak suka. Nak buat macam mana? Dan bukanlah bahagian yang paling Nabi suka. Maka di kalangan para ulama hadis menyebut, dia panggil talfiq bainal ahadith, menghimpunkan di antara dua hadis. Nak tengok macam mana sebenarnya kita nak memahami hadis tersebut.
Para syurah menyebut macam ni, menerima riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dua, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerima juga riwayat orang lain, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca dari segi adatnya, itu adalah bahagian yang paling cepat disiapkan, diserahkan kepada Nabi. Nabi makan, dan tuan-tuan baca dalam hadis-hadis Nabi, Nabi ni kalau dia makan untuk memuaskan orang yang menjamunya. Dia makan untuk memuaskan orang yang menjamu. Dia tunjuk kata setiap makanan yang diberikan kepada dia itu dia suka. Baginda sallallahu alaihi wasallam suka. Jadi itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bila itu yang diserah kepada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Nabi tidak pernah tolak mana-mana makanan kecuali makanan yang baginda memang tak suka. Baginda memang tak suka. Itu atas kedudukan nak menunjuk tentang supaya orang juga mengikut Nabi tentang makanan tersebut adalah makruhat dan lain sebagainya. Makruhat, benda-benda yang makruh dan lain sebagainya, macam bawang yang tidak dimasak, macam dab itu halal, tapi bila diberi kepada Nabi, Nabi kata aku tak pernah makan dan aku tak mau makan. Ketika Khalid bin Walid tangkap dab, Khalid Walid bawa kepada Nabi, selepas masak Nabi kata aku tak pernah makan, aku tak biasa makan dan aku tak mau makan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau makanan yang selagi mana baginda boleh makan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam letak makanan depan dia, baginda makan untuk memuaskan hati, memuaskan orang-orang yang menjamunya. Lalu itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya tidaklah menunjukkan bahawa itu semua ataupun bahagian depan, bahagian kaki depan itu memang bahagian yang yu'jibuhu atau yuhibbuhu. Tak. Nabi buat sekali, para sahabat dia perhati. Oh, majlis ni Nabi suka. Maka bila dia panggil, macam Abu Ubaid, bila dia panggil pergi ke rumah dia panggil Nabi ke rumah dia, maka dia waktu itu juga mempersiapkan zirak itu untuk diberikan kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Jadi tuan-tuan, dalam Al-Wafiyat disebut macam tu. Macam mana kita nak talfiq di antara ni? Kita terima sebuah hadis tetapi yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha, kerana beliau akrab kepada baginda Ar-Rasul, adalah itu bukanlah makanan yang yu'jibuhu, yang amat-amat digemari oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Ar-Rasul, riwayat seterusnya kita akan tengok, baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memang memakan bahagian-bahagian lain daripada kambing, sehingga tidaklah keutamaan baginda hanya di kaki tersebut. Tapi yang bila berlaku dalam satu majlis, orang-orang yang seterusnya itu tengok dan mereka nak buat sebagaimana orang sebelum mereka buat, dan mereka tengok Nabi makan dengan bersungguh-sungguh. Hadis yang seterusnya, 3 hadis lagi tuan-tuan, insya-Allah. Lepas itu kita 3 atau 4 hadis lagi, lepas itu kita tangguh insya-Allah. Hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atyabal lahmi lahmuz zahri. Daging yang paling baik, kata Nabi, adalah daging di bahagian belakang. Az-zahri, di bahagian punggung. Itu adalah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai daging yang paling baik. Dalam syarah disebut dalam syarah, atau tengok dalam Al-Wafiyat. Apa maknanya? Apakah makna kata ada barakah kah di situ? Ada kelebihan yang tertentu kah? Wallahu ta'ala alam. Cuma di antara makanan yang mahal di kalangan orang Arab itu ialah bahagian itu, kerana banyaknya duhun. Wallahu ta'ala alam, kerana banyaknya lemak, kata dalam syarah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ni'mal idamu al-khal. Lauk pauk untuk campuran roti yang paling baik, kuah yang paling baik itu adalah khal, adalah cuka. Hadis terusnya daripada Ummu Hani, sepupu baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, a'indaki syai'un? Faqultu la, illa khubzun yabisun wa khal. Faqala hati ma aqfara baitun min udmin fihi al-khal. Dia kata, satu hari, Ummu Hani cerita, Ummu Hani ni sepupu Nabi, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku dan baginda berkata, apakah kamu ada sebarang makanan?
Jawab Ummu Hani, tak ada, kecuali roti kering dan cuka, khal tamar, itu saja yang ada. Maka baginda berkata, berikanlah kepadaku rumah yang masih memiliki cuka, memiliki khal, tidak dapat dikatakan tidak memiliki makanan. Rumah selagi mana ada cuka, ada khal ni, khal, itu adalah rumah yang masih ada, yang masih dianggap sebagai rumah yang ada makanan. Yang lain, ketika Nabi balik, riwayat yang lain, Nabi SAW balik ke rumah Aisyah, ke rumah isterinya Aisyah radhiyallahu anha, soalan yang lebih kurang sama, lalu dijawab kata ada khal. Maka Nabi SAW kata sebaik-baik makanan itu adalah khal, adalah khal. Ni'mal idam al khal. Kita dah bahas dalam muqaddimah riwayat ni, dalam muqaddimah bab ni ada banyak riwayat tentang khal, tentang khal tamar. Ni'mal idamu awil udamu al khal. Banyak lagi riwayat-riwayat tentang khal ni. Apakah makna sebaik-baik makanan? Pada khasiatnya ataupun macam mana? Apa dia makna ni'mal idam? Sebaik-baik makanan itu adalah al-khal. Itu yang disebut oleh para ulama dengan dua makna. Yang pertama, hakikat dia memang dia sebaik-baik makanan, memang dia boleh mencernakan perut dan lain sebagainya, memang dia sebaik-baik makanan. Ataupun yang keduanya, itulah lambang sebaik-baik makanan yang sederhana. Kerana kita baca dalam hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ketika baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadis yang terakhir untuk malam ni, tapi dia kena baca secara serentak, secara bersama. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, diriwayatkan, Abu Musa meriwayatkan, katanya, fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharidi 'ala sa'iri at-ta'ami. Riwayat Anas bin Malik pula disebut fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharidi 'ala sa'iri at-ta'ami. Keutamaan Aisyah berbanding dengan wanita-wanita lain samalah dengan keutamaan ath-tharid 'ala sa'iri at-ta'am. Sarid itu adalah bubuk Arab. Sarid 'ala sa'iri at-ta'am, atas makanan-makanan yang lain. Ada dua benda dalam hadis ini. Yang pertama berkaitan dengan kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Hadis tentang siapa yang lebih utama di antara orang-orang yang rapat dengan Nabi ni ada pelbagai. Tuan-tuan jumpa? Tapi Nabi ni memang satu orang Nabi yang diberikan jawami'ul kalimi. Dia membezakan di antara istilah-istilah. Tuan-tuan perhati ya? Ketika dia menyebut tentang Fatimah, ada kelebihan tak Fatimah? Ada. Dia sebut fadilat ke Fatimah? Tak. Dia sebut terus jawatan Fatimah, Sayyidatun Nisa al-Alamin. Dia adalah penghulu kepada wanita-wanita mukminah di seluruh alam. Aisyah radhiyallahu anha. Ketika menyebut Fatimah, ketika menyebut Aisyah, dia menggunakan kalimah fadilat, kelebihan. Fadlu Aisyah ta'ala nisa'il alamin. Kelebihan Aisyah berbanding wanita-wanita lain. Ka fadli tharid 'ala ta'am. Macam makan bubur di atas makanan-makanan yang lain. Bubur itu dalam apa nama, keutamaan makanan-makanan Arab itu, dia duduk yang paling tinggi. Kenapa? Dalam syarah disebut kerana sarid adalah makanan yang dimakan daripada orang sakit sampai orang sihat. Sarid, makanan bubur Arab ni, orang sakit pun makan, orang sihat pun makan. Dan dia dimakan oleh aghniya'uhum wa fuqara'uhum, orang kaya mereka dan orang miskin mereka. Itu sarid. Lalu disebut demikianlah kedudukan Aisyah radhiyallahu anha. Kedudukan dia itu cukup tinggi berbanding makanan-makanan yang lain, dan dia boleh berfungsi dalam semua keadaan. Demikian kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Samalah dengan makanan yang namanya sarid, itu dia boleh dihidang dalam pelbagai tempat. Bubuk kacang, tuan-tuan. Bubuk kacang pula apa muai. Bubuk nasi tu kan. Bubuk nasi ketika masak di rumah kita berasa macam tak apa sedap. Pi di kedai sedap sikit. Naik di restoran makin sedap. Pi bubuh di hotel, bubuk nasi yang sama, dia berasa sedap sungguh. Dia boleh duduk dalam semua keadaan. Sarid.
Jadi disebut dalam syarah, demikianlah kedudukan Aisyah radhiyallahu anha. Ada dua faedah daripada hadis. Satu, tentang kedudukan Aisyah itu sendiri, dan yang keduanya tentang kedudukan as-sarid berbanding makanan yang lain. Jadi itu hadis-hadis yang kita simpulkan macam ni. Ada 3 jenis makanan yang kita tengok Nabi SAW suka pada malam ini. Yang pertama, jenis daging. Jenis daging. Jenis daging itulah dia sebut tadi mashwi, dia sebut tadi ni zira', daging kaki. Kemudian daging kaki itu dijawab oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga dia sebut tentang daging zahr, daging belakang, daging di punggung itu, sebagaimana yang Nabi SAW sebut sendiri. Daripada ketiga-tiga itu, satu bahagian sahaja yang disebut jelas dan tak ada riwayat yang lain. Yang macam riwayat kata az-zira', daging kaki itu, ada riwayat yang lain. Aisyah menyebut, kata sebenarnya ada sebab Nabi SAW menunjuk tentang yu'jibuhu wa yuhibbuh. Itu adalah sifat tawaduknya Nabi SAW dan bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan para sahabatnya. Adapun mashwi itu tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat yang menarik balik kata Nabi SAW tak suka daging bakar. Okey, satu jenis makanan. Makanan yang kedua yang kita jumpa pada malam ini adalah berkaitan dengan makanan manis-manisan yang disebut dengan hulwa ataupun halwa ataupun dan asal. Madu, al-asal. Itu madu. Itu makanan yang disukai oleh Nabi, dan sebagaimana yang kita sebut mudawamah. Bila Nabi SAW sebut kana yuhibbu, adalah Nabi SAW suka. Dari segi ilmu hadis, adapun tuan-tuan nak tengok dari segi perubatannya, dari segi macam mana mereka grade-nya, macam mana mereka jaganya dan sebagainya, itu yang kedua. Saya sebut dari segi ilmu hadis. Dari segi ilmu hadis, orang tanya kepada Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Siapa Syu'aib Al-Arnaud ni? Syekh Syu'aib Al-Arnaud ni, kerja dia mentahqiq kitab. Tua dah, 80 lebih lah, ke 90 lah. Saya sempat pergi ziarah dia baru ni dengan anak tu Haji Kamal. Di rumah dia baru ni, sempat bertalaqi lebih kurang 15 buah hadis. Mengajar simple lah, duk sempoi mengajar pakai duk garu telinga anak murid baca. Habis-habis baca tu dia kata, hadis tu ada sikit ilal. Ambil sat kitab Abu Daud, budak-budak pun tolong ambil, buka muka surat sekian, celah mana dia dah hafal tau. Tengok rupanya kitab Abu Daud itu dia yang tahqiq. Antara benda yang kita tanya kepada Syekh tentang asal madu kan Nabi SAW sebut banyak hadis. Nabi sebut tentang alaikum bisyifa'in dan sebagainya. Mana yang terbaik? Yaman ke? Syria ke? Ataupun Padang Terang ke? Ataupun mana Tolang ke? Mana yang terbaik? Beliau menyebut, kata Nabi SAW tidak pernah menyebut mana-mana madu itu yang terbaik, tapi Nabi sebut tentang asal. Satu, kalau orang mendakwa kata ini sunnah ni, ini adalah madu yang dimakan oleh Nabi SAW, madu mana? Madu Yaman. Nabi SAW tidak pernah pergi ke Yaman. Dan tuan-tuan akan baca hadis, katanya tuan-tuan akan baca hadis, tidak pernah dihadiahkan kepada Nabi daripada madu Yaman. Adapun makanan-makanan yang lain daripada Yaman, dan pakaian-pakaian Yamani dan pakaian Qatari yang kita dah baca dalam bab pakaian itu, memang pernah dihadiahkan kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, berasaskan kepada sunnatullah, madu mengikut kedudukan di tempat, janji asli dia kata, mengikut kedudukan kita. Memang Allah Ta'ala buat sesuai untuk kita. Perkara yang halal yang dikeluarkan untuk tempat kita, itu memang sesuai untuk kita. Kita orang Melayu, sesuai dengan buah genuk, sesuai dengan buah jering, sesuai dengan petai, sesuai dengan limau semua. Tidaklah bermakna kata kerana kita pernah baca hadis Nabi, kecuali yang Nabi sebut secara khusus, zaitun, habbatus sauda dan lain sebagainya, itu memang tamar, itu memang kita perlu cari daripada sumbernya yang asal ataupun daripada tempatnya yang asal. Adapun persoalan madu, dia kata dari segi hadis tidak ada riwayat tentang mana-mana bahagian madu yang lebih afdal.
Adapun dari segi caranya, dari segi kaedahnya, dari segi kajian semasanya, itulah termasuk dalam bab antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Masalah madu mana? Madu nak kata madu Yaman ke madu mana ke? Itu antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamulah yang lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Jadi itulah lebih kurang cerita-cerita ataupun himpunan hadis-hadis berkaitan dengan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru cerita hak kedua madu, dan yang ketiga kita jumpa saat ni tentang as-sarid, bubur. Tapi dalam bab bubur ni kita tak jumpa lagi hadis yang menyebut kata Nabi pernah memakan bubur. Nabi tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi Nabi pernah makan sarid. Tapi Nabi pernah makan, kan Nabi pernah makan yang dipanggil dengan sawiq. Setakatlah ada hadis lepas ini yang menyebut tentang Nabi makan as-sarid, Nabi makan bubur. Setakatlah hadis berkaitan dengan as-sarid itu merujuk kepada makanan-makanan yang boleh diterima pakai dan boleh dimakan oleh semua tahap manusia. Dan Nabi umpamakan as-sarid itu dengan Sayyidatina Aisyah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Jadi tuan-tuan, itu lebih kurang 3 jenis makanan yang kita jumpa malam ni daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa nama, roti jala tak tahu bila nak jumpa. Kurma madu, kurma bubuh tepung kita dah jumpa dah. Tapi apa yang dimaksudkan dengan sebenarnya sawiq itu kita dah bincang dah dalam siri yang lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan para ahibba'ur rasul, para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berusaha untuk benar-benar memahami bagaimana kedudukan baginda ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.